Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-37, Ruangan Sherry Berbicara. Dengan terujannya kali ini, saya akan ceritakan dengan anda bagaimana saya mula meminati sukan hoki ais dan pengalaman berjumpa dengan para pemain berstatus dunia dari pasukan NHL kegemaran saya, Vancouver Canucks. Inilah salah satu lagi sebab mengapa saya suka dengan musim luruh. Kerana pada musim luruh juga bermulanya musim baru untuk perlawanan hoki ais NHL, National Hockey League. Sepanjang musim ini, saya sentiasa berasa teruja. Tambahan pula apabila menjelangnya hari perlawanan. Setiap hari perlawanan yang akan tiba itu, saya sentiasa tak sabar untuk menonton perlawanan. Sewaktu saya baru pindah ke Kanada, saya langsung tidak tahu yang Kanada ini popular dengan sukan hoki ais. Begitu juga sewaktu saya menetap di USA. Langsung tidak tahu. Secara kebetulan, selepas saya berpindah ke Kanada, saya ada baca sebuah novel di mana novel cinta ini mengisahkan mengenai seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak yang jatuh cinta dengan pemain atau penjaga gol pasukan hoki di USA. Inilah novel cintanya. Walaupun waktu sekolah menengah dahulu saya bermain hoki padang, tetapi ia sama sekali tidak sama dengan hoki ais. Dan undang-undang hoki padang pun saya lupa sekarang ni. Oleh kerana saya orang kata zero knowledge, langsung tidak tahu mengenai hoki ais. Apabila saya baca novel ini, barulah saya tahu apa itu puck. Inilah dia puck ya. Para pemain semua kejar-kejarkan sebiji benda hitam, inilah dia puck. Dan ini saya beli limited edition. Itulah satu kataan baru yang saya belajar melalui novel yang saya baca itu. Beberapa bulan selepas itu, sewaktu saya sedang menunggu Skytrain di salah sebuah stesen di pusat bandar, saya ada ternampak satu iklan atau poster besar yang biasa dilekatkan di mana-mana stesen pengangkutan awam. Gambar seorang pemain hoki ais yang siap dengan jersey dan juga helmetnya. Di jersey-nya ada tulis Vancouver dan saya nampak nombor jersey 53. Bila sekali saya pandang, terus saya bercakap dalam hati, handsome-nya. Sorry ya Encik Husband. Itu spontan. Bila saya nampak gambar tu memang nampak pemain ni memang handsome. Lepas itu saya pun Google lah. Saya Google Vancouver dan nombor jersey 53. Akhirnya saya tahu nama beliau Bohovac. Selepas itu saya mula Google dan saya pergi ke Wikipedia. Saya macam tidak percaya. Ini ke pemain yang saya nampak di iklan tadi? Kerana di pencarian yang saya jumpa, pemainnya nampak chubby. Tak handsome lah. Cakap dalam hati ya, tak handsome lah, chubby, nampak gemuk. Lepas itu saya mula selidik lah, saya baca-baca, mula baca dan saya pergi ke senarai pemain-pemain Vancouver Canucks yang lain. Ada lagi pemain yang handsome. Itu yang bermulanya saya membaca biodata mereka. Sewaktu pertama kali saya melihat gambar poster iklan Bohovac, saya tidak rakamkan menggunakan telefon. Tetapi jika tidak silap saya, gambarnya seiras dengan hampir-hampir macam ini. Ataupun mungkin yang saya nampak tu tak ada background orang-orang di belakang ni. Backgroundnya saya rasa macam studio gitu. Tapi seakan-akan begini. Nampak kan? Kurus dia. Jadi selepas itulah, selepas saya baca biodata pemain, para pemain semua, dan bermula di situlah terjebaknya saya meminati sukan hoki ais. Selepas dari itu, saya sudah mula tengok jadual perlawanan. Saya tidak tahu dan tidak pernah terlintas dan terfikir untuk menonton perlawanan di arena ataupun di televisyen. Saya tidak tahu pun akan ada perlawanan di televisyen. Saya tengok perkembangan melalui internet sahaja. Saya ingat lagi kadang-kadang apabila saya keluar bersama suami pada sebelah malam, mungkin kami pergi jalan-jalan atau pergi makan malam. Apabila ada waktu perlawanan, saya selalu menggunakan carian Google. Saya selalu refresh lah, nak tahu perkembangan ataupun keputusan terkini. Tetapi pada waktu itu, saya masih lagi tidak tahu cara-cara permainan. Yang saya tahu, kalau Vancouver Canucks menang, okey, yeay, saya pilih lah. Dan dari situ juga saya sudah mula mengenali para pemain sedikit demi sedikit.
Kemudian saya dah mula pandai lagi sedikit apabila saya kerap menggunakan carian di Google untuk melihat keputusan. Saya sudah pandai pula melihat player box. Lebih kurang macam ada ditunjukkan gelanggang dan ada live update lah. Macam contohnya pemain ini, selepas pemain ini main beberapa minit kemudian tukar kepada pemain lain, di bawah tu ada tulis lah sekiranya pemain ini dikenakan penalti ataupun cedera dan sebagainya. Jadi saya cuma tengok melalui penulisan sahaja di dalam Google Search. Saya ada ambil gambar menggunakan kamera telefon sedang melihat live update gambar gelanggang itu. Saya akan kongsikan di sini bagaimana bermulanya saya belajar permainan ini. Beberapa hari kemudian, saya ternampak lagi iklan Vancouver Canucks dan saya nampak sekali lagi gambar Bohovet tetapi posingnya lain pula. Gambar itu saya rakamkan pada 25 November. Sebenarnya gambar Bohovet yang saya kata dia chubby dan nampak macam gemuk tu sebenarnya gambar lama. Mungkin itu gambar tahun pertama beliau masuk ke pasukan Vancouver Canucks. Dan beliau juga tidaklah kurus seperti di dalam poster yang saya lihat di session Skytrain itu. Beliau sebenarnya pertengahan, normal. Tidak lama selepas itu, saya sudah naik level sedikit. Saya sudah mula mengikuti perkembangan Vancouver Canucks melalui Twitter. Lepas itu, saya naik lagi satu tangga. Saya dah advance lagi sikit. Saya mula mendengar perlawanan secara langsung melalui radio sukan. Apabila saya mendengar siaran secara langsung melalui radio sukan, di dalam waktu yang sama, saya buka laptop dan saya tengoklah seperti yang saya cakap tadi, gelanggang ais, dan di situ kita nampak perubahan pertukaran para pemain berserta dengan keputusan terkini. Akhirnya, saya tahu dan memahami perlawanan hoki ais serta undang-undangnya, cara permainan, perkataan-perkataan yang mereka gunakan ataupun peralatan yang mereka gunakan, kesemuanya saya belajar melalui pendengaran dari pengulas perlawanan hoki ais. Dan juga saya banyak membaca di Twitter mereka, perkataan-perkataan yang saya tidak tahu itu saya cari di internet. Kemudian itulah dia Twitter, Google Search dan juga pengulas sukan hoki ais. Kemudian apabila hampir memasuki musim baru hoki ais pada tahun 2018, saya request kepada suami, saya minta suami tambahkan lagi saluran sukan di TV. Kalau di Malaysia, pelanggan Astro perlu membayar lebih untuk tambahan saluran sukan. Begitu juga di sini. Pada mulanya memang kami tidak langgani saluran sukan, tetapi saya minta suami tambahkan. Terima kasih Encik Suami. Dan selepas itu saya tidak lagi tengok update di internet melalui gambar gelanggang saja. Saya tengok TV dan juga di Twitter. Pada musim Hoki Ais 2018, saya juga sudah mula membeli jersey, baju, t-shirt seperti hoodie begini, topi dan banyak lagi. Okey, bagaimana saya dapat berpeluang berjumpa dengan para pemain Vancouver Canucks? Terlalu panjang untuk diceritakan. Apa yang saya dapat simpulkan ialah saya mendapat semua maklumat ini melalui Twitter. Di dalam banyak-banyak media sosial yang Vancouver Canucks ada, hanya Twitter sahaja yang paling mereka aktif. Dan saya juga dapat melihat interaksi antara peminat dengan pasukan ini lebih banyak di Twitter berbanding di laman sosial yang lain. Tanpa Twitter, tidak mungkin saya berpeluang berjumpa dengan mereka dan 3 kali memenangi tiket menonton perlawanan secara langsung, iaitu 2 kali pada tahun 2018 dan 1 kali pada 2019. Di bawah ini, di bahagian description, saya akan letakkan alamat-alamat artikel dan juga video YouTube berkenaan dengan pengalaman saya berjumpa dengan para pemain. Bagi perlawanan musim tahun 2020, sebelum bermulanya pandemik, Vancouver Canucks ada berkolaborasi dengan satu syarikat. Mereka bergabung menganjurkan satu pertandingan. Saya ada masuk pertandingan itu, tetapi terberhenti begitu saja kerana pandemik bermula. Pertandingan itu berhenti terus, tidak ada sambungan langsung. Kemudian perlawanan
dihentikan beberapa bulan dan mereka sambung semula pada musim panas 2020. Itu adalah satu perkara baru ya, kerana selalunya musim panas adalah waktu musim mereka berehat, off season. Apabila mereka menyambung semula perlawanan pada musim pandemik, dia bermain secara tertutup di arena tertutup. Tidak ada peminat dan penonton. Maka saya pun tidak berpeluang menonton secara langsung di arena. Walaupun tidak ada pertandingan memenangi tiket perlawanan, tetapi saya menerima satu hadiah dari Vancouver Canucks, iaitu satu kotak besar ya, cenderahati di dalamnya, bersempena dengan pasukan Vancouver Canucks yang berjaya ke peringkat playoff. Playoff ini ialah di mana pasukan terpilih sahaja dapat bermain ke peringkat untuk merebut Stanley Cup, iaitu juara untuk Liga Hockey Ice lah. Kemenangan saya itu juga ialah dari pertandingan yang saya masuk melalui Twitter. Inilah yang dinamakan rezeki. Saya sendiri sebenarnya tidak percaya yang saya pada asalnya orang kata zero knowledge, langsung tidak tahu mengenai sukan hockey ice, dan apabila mula mengenalinya pada penghujung 2017, pada Februari 2018, saya dapat berjumpa dengan dua orang, Bo Horvat dan Jacob Markstrom. Selepas itu saya jumpa dengan Biachi, kemudian Jake Virtanen dan Elias Pettersson. Mereka ni semua tinggi-tinggi belaka. Dan yang seingat saya, apabila saya bersalaman dengan Elias Pettersson, tangannya terlalu besar. Macam tangan giant. Inilah dia semua cenderamata yang saya terima sewaktu saya berjumpa dengan mereka dan juga sewaktu saya memenangi tiket perlawanan. Sekali lagi saya bersyukur dengan rezeki yang saya terima. Bukan semua orang dan tidak ramai orang yang berpeluang seperti saya dapat berjumpa dengan para pemain dalam waktu yang singkat. Saya mengenali permainan ini, saya mengenali pasukan ini. Ya, semuanya dalam waktu yang singkat. Itu yang saya masih kadang-kadang masih tidak percaya. Ada orang mungkin peminat Vancouver Canucks mungkin sudah 10, 20, 30 tahun. Barangkali mereka juga belum pernah berjumpa dengan para pemain. Musim baru tahun 2021 sudah pun bermula pada bulan September yang lalu dan perlawanan sudah mula berlangsung seperti biasa. Arena juga sudah dibuka. Mereka menjual tiket dengan kapasiti arena yang penuh, tetapi hanya mereka yang sudah mengambil 2 vaksin saja yang boleh masuk menonton di arena. Doakanlah supaya saya dapat lagi memenangi tiket perlawanan ataupun berpeluang berjumpa dengan para pemain yang lain pula. Sebelum saya terlupa, saya mempunyai 2 koleksi Funko pemain Vancouver Canucks, Elias Pettersson dan Brock Boeser. Saya berharap satu hari nanti saya dapat berjumpa dengan Brock Boeser. Satu lagi pemain yang saya ingin beli koleksi Funko ini iaitu Captain Vancouver Canucks, Bo Horvat, yang saya ceritakan pada awal tadi, yang sudah 2 musim naik pangkat menjadi kapten. Susah untuk mencari Funko Bo Horvat kerana pengeluarannya sudah lama. Jika tidak silap saya, mungkin sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Tidak ada lagi di pasaran. Saya ada jumpa juga di internet, tetapi ada orang yang mengambil kesempatan menjual sampai ratusan dolar. Itu memang tidak masuk akal lah. Saya pun takkan beli. Tetapi itulah yang saya idamkan. Satu lagi, Bo Horvat. Video ini dirakamkan pada tengah hari dan saya sudah teruja untuk menantikan perlawanan Hockey Ice Vancouver Canucks pada malam ini, pada 7 malam. Begitulah sedikit sebanyak cerita bagaimana saya mula meminati sukan Hockey Ice. Sekali lagi saya nyatakan bahawa saya akan letakkan semua senarai, artikel dan juga video YouTube di mana saya berjumpa dengan para pemain. Okey, saya berhenti setakat ini. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, butang loceng juga dan butang all untuk mendapatkan notifikasi sekiranya video baru saya telah disiarkan. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!